Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya akan sambung ulang kaji PSPM 1 iaitu soalan yang berbentuk objektif bagi subjek ekonomi. Bagi sambungan ni, kita akan teruskan dengan soalan-soalan dari bab teori pengeluaran dan juga teori kos. Baiklah, kita teruskan. Kita sambung soalan seterusnya iaitu nombor 13. Keluaran purata AP melebihi keluaran sud MP semasa. Pilihan jawapan A. AP sedang menurun, B. AP sedang meningkat, C. MP sedang meningkat dan MP mencapai maksimum. Pilihan D. Di mana kata kunci di situ melebihi, iaitu keluaran purata melebihi keluaran sud semasa. Jadi kita lihat kelok hubungan antara MP dan AP lah. Kelok MP, kelok AP. Di mana kita ada tengah-tengah pada Q1. Jadi sebelum kosong Q1 tu AP lebih kecil daripada MP, iaitu MP lebih besar daripada AP, dan pada selepas Q1 didapati AP lebih besar daripada MP. Pada waktu tersebut didapati AP sedang menurun. Maka jawapannya adalah A, iaitu AP sedang menurun. Jadi kita perlu lukis kelok hubungan antara MP dengan AP. Seterusnya, soalan yang ke-14. Pernyataan berikut menerangkan hubungan antara jumlah keluaran TP, keluaran purata AP dan keluaran sud MP kecuali. Soalan nak kecuali. Di mana pada soalan 13 dah ada kelok AP dan MP. Pilihan jawapan yang diberi A. AP dan MP positif apabila TP meningkat, B. AP dan MP menurun apabila TP meningkat, C. TP mencapai maksimum apabila AP menurun dan MP menjadi sifar, dan D. MP bersamaan AP pada titik maksimum AP dan TP sedang meningkat. Soalan masih lagi 14 ni nak hubungan, tetapi 3 kelok, iaitu kelok TP, itu kelok AP dan kelok MP. Jadi kalau kita guna rajah yang sama bagi soalan 13, maka kita kena tambah kelok TP. Mana kita tahu kelok TP mulai dari kosong naik, semakin meningkat dia melengkung ke dalam, kemudian terus meningkat melengkung keluar maksimum, kemudian dia turun. Itu adalah bentuk kelok TP. Jadi kita tengok pilihan yang pertama AP dan MP positif apabila TP meningkat. Tengok anak panah hijau tu, kelok AP meningkat, kelok MP juga meningkat. Pada waktu itu juga kelok TP meningkat. Maka betul. B. AP dan MP menurun apabila TP meningkat. Pada waktu kita tengok bulatan biru, pada waktu itu kelok AP dan MP menurun, tetapi kelok TP pada awalnya meningkat dan kemudian dia menurun. Jadi salah pilihan B. Seterusnya C. TP mencapai maksimum. Tengok anak titik merah, mencapai maksimum apabila AP menurun dan MP menjadi sifar. Pada waktu TP maksimum, MP sama dengan sifar, dan kalau AP pun masa tu dah turun. Jadi betul. Dan pilihan D, MP bersamaan AP, itu pada titik MP memotong AP maksimum dan TP sedang meningkat. Jadi pernyataan tu betul. Maka jawapan kita adalah B.
iaitu A, P dan MP menurun apabila TP meningkat, itu adalah salah sebab TP pada waktu tu mula meningkat kemudian dia turun. Okay, ini soalan yang ke-14. Okay, seterusnya, soalan yang ke-15. Jadual 1 menunjukkan jumlah keluaran TP, jumlah kos tetap TFC dan jumlah kos berubah TVC. Pengeluaran roti bagi sebuah firma. Okay, TP adalah keluaran, kemudian TFC dan TVC. Okay, soalan nak apa? Berdasarkan jadual, berapakah kos sud itu MC bagi mengeluarkan unit keluaran ke-90? Okay, pilihan jawapan A, RM0.17, B, RM5, C, RM30 dan D, RM150. Okay, soalan nak kos sud. Kos sud MC. Kemudian keluaran ke-90, bila ke maksudnya kita kena banding sebelum ni iaitu 60 unit. Macam mana cara nak dapat jawapan? Okay, soalan, so kira MC, jadi formula nak guna MC adalah perubahan TC bagi perubahan Q. Tapi masalahnya TC tak ada. Belum ada TC. Jadi kita kena kira TC lah. Okay, di mana macam mana dapat TC? Iaitu TFC tambah dengan TVC. Okay, jadi kita dah dapat TC keluaran 60, TC 170 dan keluaran ke-90 TC adalah 175. Jadi kita masukkan dalam formula, bahagi dengan 90 tolak 60. Maka kita dapat MC 5 bahagi 30, maka kita dapatlah MC 0.17. Okay, maka jawapan kita adalah A, iaitu 17 sen lah. Okay, ini soalan yang ke-15. Seterusnya, soalan yang ke-16. Rajah 3 menunjukkan kos bagi sebuah firma dalam jangka pendek. Okay, jadi diberi kelok. KRSTU. Jadi berdasarkan rajah 3, kelok manakah yang akan beralih jika berlaku peningkatan dalam kos sewa bangunan? Pilihan jawapan A, kelok R sahaja, B, kelok S sahaja, C, kelok S dan T sahaja, dan D, kelok R dan T sahaja. Okay, keyword pada soalan, kelok beralih. Kelok manakah yang beralih apabila berlaku peningkatan dalam kos sewa bangunan? Okay, jadi kos sewa bangunan merupakan kos tetap. Okay, dalam rajah ada bagi kelok AFC, AVC, AC dan MC. Okay, jadi TC sama dengan TFC tambah TVC. Dan juga kalau AC sama dengan AFC tambah AVC. Jadi kita kena faham formula bagi mengira TC dan AC. Okay, nak mudah kita andaikan output adalah 10. Kita andaikan juga pada awalnya TFC adalah 100, TVC adalah 50. Maka kita dapatlah TC, iaitu TFC tambah TVC, 100 tambah 50. Maka kita dapatlah TC yang asal adalah 150. Seterusnya kita boleh kira AC, iaitu TC bagi Q. Di mana AC sama dengan 150 bagi 10. Maka AC kos purata yang asal adalah 15. Juga kita boleh kira AFC, iaitu TFC bagi Q. Iaitu TFC 100 bagi 10. So, kita dapat AFC yang asal adalah 10. Okay, juga kita boleh kira AVC, kos berubah purata TVC bagi Q. Di mana 50 bagi 10, kita dapat AVC adalah 5. Okay, ini asal. Katakanlah TFC telah meningkat. TFC yang baru adalah 150. Maka kita dapat TC yang baru, iaitu 200. Itu 150 tambah 50, 200. Okay, secara automatiknya AC juga akan berubah, di mana AC sama TC bagi Q. Di mana 200 bagi 10, kita akan dapat AC1 adalah 20. Maksud AC yang baru adalah 20. Itu juga dengan AFC, di mana TFC bagi Q. Jadi TFC yang baru 150 bagi 10, maka kita dapat AFC yang baru adalah 15. Jadi kesimpulan kita dapat
di mana kos purata meningkat daripada 15 ke 20 dan kos tetap purata juga meningkat dari 10 kepada 15. Okey, untuk kos berubah tidak berubah. Kos berubah, dia AVC tidak berubah lah kerana kos berubah tidak berubah. Okey, jadi kita dapat kelok AC dan AFC akan berubah, akan beralih. Jadi kita R adalah kelok AFC, S adalah kelok AVC, T adalah AC dan U adalah MC. Maka kelok yang berubah adalah AC dan AFC, iaitu R dan D sahaja. So jawapan kita adalah 16 adalah D. Okey, soalan seterusnya 17. Rajah 2 menunjukkan kelok kos purata jangka panjang LAC bagi sebuah firma. Okey, apakah faktor yang menyebabkan peralihan kelok LAC kosong ke LAC 1? Pilihan jawapan A, penggabungan firma, B, teknik periklanan yang berkesan, C, pembangunan dan pendidikan produk, dan D, penggunaan teknologi canggih oleh firma. Jadi keyword pada soalan adalah peralihan kelok LAC kosong ke LAC 1, di mana kelok LAC beralih ke bawah. So, bila beralih ke bawah, dia merujuk kepada ekonomi bidangan luaran. Peralihan adalah luaran. Kemudian kelok beralih ke bawah adalah ekonomi bidangan. Jadi, soalan nak faktor ekonomi bidangan luaran. Jadi, kita tengok lampiran di sebelah. Ada satu, iaitu yang warna kuning ni adalah penggabungan firma, iaitu ekonomi integrasi. Jadi ada pada jawapan, iaitu jawapan A, iaitu penggabungan firma. Jadi dia merujuk pada faktor ekonomi bidangan luaran. Yang lain B, C, D. B, C, D ni adalah ekonomi bidangan dalaman, di mana dia ada iklan, teknik pengiklanan merujuk pada ekonomi pemasaran. Kemudian pendidikan dan pembangunan, pembangunan dan pendidikan produk merujuk pada pendidikan dan pembangunan. Dan penggunaan teknologi canggih oleh firma adalah ekonomi teknikal. Jadi dia berkaitan dengan ekonomi bidangan dalaman. Dalaman tidak melibatkan peralihan kelok, hanya peralihan titik. Contoh lampiran A ke B. Jadi jawapan kita adalah A, iaitu penggabungan firma. Soalan seterusnya 18. Berapakah jumlah kos tetap apabila kos tetap purata ialah RM5, kos purata RM8 dan kos berubah ialah RM120? Pilihan jawapan A 40, B 200, C 320, D 600. Jadi tengok keyword soalan, iaitu soalan suruh kita kira jumlah kos tetap. Diberi kos tetap purata RM5 dan kos purata adalah RM8. Diberi juga kos berubah RM120. Maka AC sama dengan AFC tambah AVC. Di mana AC dia dah bagi RM8, so AFC juga dah bagi RM5. Maka kita dapatlah AVC adalah RM3. Jadi nak kira AVC adalah TVC bagi Q. Jadi kita masukkan nilai yang kita dah ada, iaitu AVC RM3 dan jumlah kos berubah adalah RM120. Maka kita boleh dapat kuantiti sebanyak 40 unit. Soalan nak jumlah kos tetap. Maka kita dah tahu kuantiti. Jadi AFC diberi iaitu RM5. Jadi formulanya adalah TFC bahagi Q. Jadi kita boleh dapat TFC dengan 5 darab 40. Maka dapatlah jumlah kos tetap adalah RM200. RM200. Jadi jawapan kita adalah B. Kita kena kira lah. Maksudnya pada soalan ni ada beberapa benda yang kita kena kira. Soalan seterusnya 19. Apabila kelok berubah purata AVC meningkat, kelok kos MC akan A menurun, B mencapai titik minimum, C berada di atas kelok AVC, D berada di bawah kelok AVC. Jadi
Soalan ini sebenarnya masih lagi berkait dengan hubungan antara MC dan AVC. Hubungan kelok AVC dengan MC. Jadi kita lukis kelok MC dan AVC, di mana MC mesti memotong AVC minimum. Jadi soalan beritahu apabila kelok AVC meningkat. Kelok AVC meningkat, kelok cos sud akan didapati. Kelok cos sud berada di atas kelok AVC. Maka jawapan A salah, B juga salah, dan C yang betul, dan D juga adalah salah. Jadi jawapan kita adalah C. Kena lukis rajah. Seterusnya soalan yang ke-20. Dalam jangka panjang, firma tidak menanggung kos tetap kerana A. Firma tidak melakukan pengeluaran, B. Firma telah mencapai tingkat pengeluaran maksimum, C. Firma tidak lagi membayar kos mesin dan kos bangunan, D. Firma boleh mengubah saiz kilang dan membuat pembelian mesin baru. Jadi soalan ini lebih kepada konsep jangka masa lah, iaitu jangka masa pendek dan jangka masa panjang, dan juga melibatkan input tetap dan input berubah. Jadi yang lebih tepat di sini boleh sebut jangka panjang. Kita tengok balik pada lampiran. Dalam jangka panjang, firma dapat mengubah semua input, dan semua input adalah input berubah. Jadi berdasarkan kenyataan tersebut, maka kita boleh dapat jawapan untuk soalan 20 adalah D, iaitu firma boleh mengubah saiz kilang dan membuat pembelian mesin baru. Soalan seterusnya, soalan 21. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara harga dengan keluaran. Daripada harga 30 dan 35, keluaran 10 dan 20. Berdasarkan jadual di atas, hitung nilai hasil sud, iaitu MR, marginal revenue, pada keluaran 20 unit. Jadi pilihan jawapan A 20, B 30, C 35 dan D 40. Soalan minta kita kira hasil sud pada keluaran 20 unit. Maka kita formula untuk mengira hasil sud adalah MR sama perubahan TR bagi perubahan Q. TR tak ada lagi dalam soalan, dalam jadual belum ada, maka kita kena kira lah. So macam mana nak kira TR? Iaitu TR P darab Q, harga darab kuantiti. Jadi harga RM30 darab kuantiti 10 dapat 300. Kemudian pada harga RM35 darab 20 dapat 700. Jadi kita masukkan dalam formula 700 tolak 300 bagi dengan 20 tolak 10, maka dapatlah MR adalah 40. Maka jawapan kita adalah D. Seterusnya soalan yang ke-22. Pada kuantiti 7 unit, kos purata firma adalah 15 unit dan jumlah kos tetap adalah RM35. Berapakah kos berubah purata? A RM5, B RM10, C RM70 dan D RM105. Apa yang soalan bagi? Kuantiti 7 unit, kos purata RM15, jumlah kos tetap RM35. Dan soalan suruh kita kira kos berubah purata. Jadi kita tahu jumlah kos adalah AC darab Q. Kerana soalan dah bagi AC, maka kita dapatlah jumlah kos 15 kali 7 dapat 105. Jadi TC sama TFC tambah TVC, maka 105 iaitu TC. Kos tetap dah soalan dah bagi 35, maka kita boleh dapat TVC adalah 70. Jadi AVC sama dengan TVC bagi Q, maka 70 bagi 7 iaitu kuantiti. Jadi AVC adalah 10. Jadi jawapan kita adalah B. Dan soalan yang terakhir, soalan yang kedua soalan yang ke-23 berikut adalah fungsi jumlah kos berubah.
TC sama dengan 50 tambah 8Q. Di mana TC adalah jumlah kos RM dan kuantiti Q adalah kuantiti unit. Berapakah kos purata apabila 2 unit keluaran dikeluarkan? Okay, A, pilihan jawapan 25, B, 29, C, 33 dan D, 66. Jadi, soalan bagi fungsi, iaitu fungsi kos, iaitu TC sama dengan 50 tambah 8Q, di mana 50 adalah kos tetap dan 8Q adalah kos berubah. Soalan minta kita kira kos purata. Jadi, kuantiti diberi 2 unit. Maka, apa yang kita boleh buat? Itu macam mana dapat AC, iaitu TC bahagi Q. Jadi, kita kena kira TC dulu. Macam mana nak kira TC? Gantikan kuantiti RM2 dalam TC sama 50 tambah 8Q. Maka dapatlah TC kita 66. Jadi, jumlah kos kita adalah 66. Maka AC sama dengan 66 bagilah dengan kuantiti 2. Maka dapatlah kos purata adalah 33. Jadi jawapan kita adalah C, RM33. Okey. Soalan yang ke-24. Rajah 3 menunjukkan kelok jumlah keluaran. Iaitu diberi kelok TP. Manakah antara pernyataan berikut adalah benar berkaitan dengan rajah 3? Pilihan jawapan. Pada tingkat buruh OL1, keluaran purata kurang daripada keluaran sud. Pada tingkat buruh L1A2, keluaran purata lebih daripada keluaran sud. Pada C, pada tingkat buruh L2A3, keluaran purata kurang daripada keluaran sud. Dan D, pada tingkat buruh melebihi L3, keluaran purata kurang daripada keluaran sud. Okey, dalam pilihan jawapan, dia ada bagi keluaran purata dengan keluaran sud. Tapi dalam rajah yang diberi hanyalah TP saja. Jadi kat sini nak mudah kita tambah sendirilah. Okey, di mana kita tambah kelok MP dan tambah dengan kelok AP. Di sini perlu faham kelok MP mestilah TP maksimum MP nombor kosong dan kelok MP memotong AP maksimum. Syarat-syarat tu wajib kita buatlah bila kita lukis kelok. Okey, jadi kita tengok pilihan jawapan. A, pada tingkat buruh OL1, keluaran purata kurang daripada keluaran sud. Okey, maksudnya kelok tu memang bermula pada waktu tu. Jadi dapati betul itu keluaran purata kurang daripada keluaran sud. Okey, tengok dulu pilihan yang lain. B, pada L1, L2. Okey, keluaran purata lebih daripada keluaran sud. Okey, di mana pada L1, L2 AP lebih kecil daripada MP. Tapi pada pernyataan B, keluaran purata lebih daripada keluaran sud. So, salah. C, keluaran purata kurang daripada keluaran sud. Okey, tengok L2, L3, itu AP lebih besar daripada MP. Tapi dalam pernyataan soalan C punya jawapan kurang. Jadi dia juga salah. D, pada tingkat buruh melebihi L3, keluaran purata kurang daripada keluaran sud. Okey, L3 melebihi L3. Pada waktu itu kita tengok pada rajah AP lebih besar daripada MP. Jadi pada soalan keluaran purata kurang. Jadi juga salah lah. Sepatutnya AP lebih besar daripada MP. Maka jawapan pilihan kita yang ada adalah A. Okey. Soalan yang ke-25. Manakah antara pernyataan berikut menerangkan hubungan kelok kos berubah purata dengan kelok kos sud? Pilihan jawapan A, kelok kos berubah purata dan kelok kos sud meningkat apabila output meningkat. B, kelok kos sud dan kelok kos berubah purata dipengaruhi oleh hukum pulangan berkurangan. C, kelok kos sud memotong kelok kos berubah purata pada titik minimum kos berubah purata. Dan D, kelok kos berubah purata berada di bawah kelok kos sud sebelum kelok kos sud memotong kelok kos berubah purata. Jadi soalan ini fokus kepada hubungan kelok AVC dengan MC. Okey, sama juga kita lukis rajah hubungan antara AVC dengan MC. Okey, jadi dapati pada waktu tersebut AVC meningkat. Okey, A, keluaran berubah purata dan kelok kos sud meningkat apabila output meningkat.
Okey, kelok berubah purata dan kelok kosut meningkat apabila output meningkat. Okey, itu macam tak tepat. Kerana pada waktu itu AVC sedang turun. MC turun kemudian naik. Okey, B. Kelok kosut dan kelok kos berubah purata dipengaruhi oleh hukum pulangan berkurangan. Okey, kalau ikut hukum pulangan berkurangan ini dia mempengaruhi kelok AC dan AVC berbentuk U, bukan kelok MC. Okey, kemudian C. Kelok kosut memotong kelok kos berubah purata pada titik minimum kos berubah purata. Okey, pada titik AVC minimum, MC memotong AVC minimum. Okey. Dan D. Kelok kos berubah purata berada di bawah kelok kosut sebelum kelok kosut memotong kelok kos berubah purata. Maksudnya sebelum ni lah, sebelum antara kosong dengan Q kosong. Kelok kos berubah purata berada di bawah kelok kosut, okey, sebelum kelok kosut memotong kelok kos berubah purata. Kena baca ayat dia betul-betul lah. Pada waktu tu AVC lebih besar daripada MC. Okey, jadi juga adalah salah lah untuk jawapan tu. Okey, maka jawapan kita adalah C. Okey, setakat itu sahaja untuk bahagian yang kedua, iaitu sehingga soalan yang ke-25. Jadi kita akan sambung nanti lagi pada bahagian yang ketiga untuk soalan struktur pasaran. Sekian, terima kasih.